أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Kita mulakan pertemuan kita pada malam ini dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقربكم ونعني أستجب لكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وعلمنا تأويل. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وتقبل منا عملا صالحا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Barisan Ahli Jawatan Kuasa, Pentadbir Masjid. Seterusnya yang saya muliakan tuan-tuan dan puan-puan, ayahanda dan ibunda, hadirin hadirat, para tetamu Allah yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah, pertamanya kita memanjatkan kesyukuran kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu pada malam ini dalam kita meneruskan pengajian kita pada pembacaan kitab Bidayatul Hidayah karangan Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala anhu. Masih lagi kita dalam muqaddimah kitab. Maka tuan-tuan dan puan-puan, ayahanda dan ibunda yang saya kasih sekalian, sebelum kita pergi lebih jauh, marilah sama-sama kita berniat i'tikaf duduk di dalam masjid ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Saja aku duduk i'tikaf di dalam masjid ini kerana Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan, ayahanda dan ibunda yang saya kasih sekalian, dalam muqaddimah ini Imam Ghazali menceritakan akan kelebihan menuntut ilmu. Ilmu yang hendak kita tuntut ini bagaimana caranya. Maka kata Imam Ghazali, menuntut ilmu ini paling penting ialah ikhlaskan niat. Niat kita tadi kerana apa? Kerana kita nak dapatkan ilmu itu yang bermanfaat bagi diri kita dalam kita menuju redha Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Imam Ghazali, ilmu yang bermanfaat ini apa? Ilmu itu yang kita pelajari yang boleh membawa kita kepada mentaati ataupun takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut. Kalau ilmu yang kita belajar tak boleh membawa kita kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bukanlah sesuatu ilmu yang baik bagi diri kita. Apa sahaja bidang ilmu yang kita pelajari. Dan dalam kita belajar ilmu ini ada ujiannya. Dan ujiannya itulah yang disebut oleh Imam Ghazali supaya kita berhati-hati. Maka berhati-hatilah engkau wahai saudaraku daripada tipu muslihat syaitan, dan janganlah engkau tunduk kepada tipuannya.
Dalam belajar ilmu ini syaitan akan cuba memesongkan niat kita. Iaitu syaitan sangat pandai memerangkap engkau dengan menyetujui engkau mencari ilmu, padahal sebenarnya ia telah memperdayai engkau dengan memesongkan niatmu. Maka celakalah bagi si jahil sekali celaka kerana tidak mahu belajar, dan celakalah bagi si alim 1000 kali celaka apabila ia tidak mengamalkan ilmunya. Kalau jahil, orang Melayu sebut, orang Arab sebut, dan orang Melayu ambil sebutan orang Arab tu jahil murakkab. Jahil yang tak boleh diajar. Kan ada orang ni dia jahil tapi dia boleh diajar. Tapi ada seorang ni dia jahil tak boleh diajar. Pedulikanlah, dan memang dia tahulah apa dia buat. Kan? Tak mau diajar dia orang. Salah ni tuan. Macam ni. Tak dia. Kan? Ibadah saya. Ikut suka saya lah buat macam tu. Dia tak mau diajar. Maka kata Imam Ghazali, bila kita belajar ilmu, syaitan akan rasa dia gagal. Namun kegagalan syaitan ni bukanlah melemahkan semangatnya untuk memesongkan manusia ni. Umat Nabi Allah Adam AS ni, anak cucu Nabi Allah Adam ni, bukanlah satu kegagalan dia ni, bukanlah satu yang kata tak ada dah. Tak. Syaitan kata tak apa, belajarlah ilmu, pergilah belajar. Tapi aku akan pesongkan niat kamu untuk belajar tadi. Kata Imam Ghazali, kalau orang jahil ni celakanya di sisi Allah Ta'ala sekali. Tapi orang alim, kalau dia celakanya di sisi Allah Ta'ala 1000 kali. Sebab apa celakanya? Sebab tidak mengamalkan ilmunya. Kan? Kita buat salah ni tanpa ilmu, maafkan oleh Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab jahil. Umpamanya apa? Umpamanya kita semayang kita, tompek kita semayang tu ada najis. Kan kita pula tak habis belajar dalam bab najis. Habis macam mana semayang kita ni? Dimaafkan. Sebab apa? Sebab kita jahil. Tapi dah belajar. Najis ni ada 3 pembahagiannya. Najis yang ringan, najis pertengahan, dan najis borek. Ada najis mukhaffafah ringan, ada mutawassithah yang pertengahan, dan ada yang mughallazah yang berat. Dan ketiga-tiga ini ada mempunyai cara ataupun disebut SOP sendiri untuk kita membersihkan atau menyucikannya. Okey. Maka bila kita belajar, kita tak mengamalkannya. Bila kita belajar, dah tahu ilmu tu, kita tak nak amalkan dia. Kata Imam Ghazali, ini lagi 1000 kali ganda celakanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wa'udzu billahi min zalik. Macam tu Ustaz, baiklah jadi bodoh daripada jadi pandai. Kan? Bunyi macam biasa, biar bodoh asal tak pandai, kan? Tukar sikit, biar bangang kalau bahasa standard bangang ni dah memang kata dah teruk guna lah. Tapi orang Negeri Sembilan dia ada satu lagi atas pada bangang, atas pada bodoh, dia bungku. Kalau bungku tuan-tuan, tu dah tak boleh diajar. Kan? Maka kena belajar. Kan? Kata para ulama, ada yang menyebut dia sebagai hadis Nabi, talabul ilmi fardhatun minal muslim. Belajarlah ilmu satu kewajipan ke atas seorang muslim. Kan? Ada juga kata-kata para ulama, ada yang menyebutkan ia adalah kata-kata Sayyidina Ali, talabul ilm hatta fis sin. Belajar ilmu walaupun kena pergi ke negeri Cina.
Kan? Negeri China ni macam-macam kan. Penyakit yang datang hari ni macam-macam, banyak datang daripada China. Kan? Kat sini kita tak pernah tengok lagi orang minum air darah. Dia tuan-tuan tengok? Tak ada. Kat China biasa. Binatang-binatang eksotik ni biasa. Kan? Cicak di masjid bersepah kita tak makan pun. Tikus dekat China takut tuan-tuan sebab kena makan. Itu penyakit pun semacam. Kan? Dah macam zombie. Kan? Kono, seorang ni, kono ni. Kan? Maka sebab tu para ulama sebut kalau nak belajar sampai ke negeri China. Umpamanya lah kita boleh tengok. Padahal kata-kata itu lama dah dahulu dikala dah digunakan oleh orang Arab. Ya. Maka kita akan tahu bagaimana, apakah jenis-jenis penuntut ilmu, kata Imam Ghazali. Dan ketahuilah bahawasanya manusia di dalam menuntut ilmu ini terbahagi kepada 3 keadaan. Orang menuntut ilmu ini ada 3 jenis, 3 keadaan. Keadaan yang pertama iaitu orang yang mencari ilmu untuk menjadikannya sebagai bekalan ke negeri akhirat. Ini jenis penuntut yang pertama. Dia belajar ilmu sebab apa? Sebab dia nak buat bekal diri dia ke hari akhirat kelak. Maka kata Imam Ghazali, dia tidak berniat dengan mencari ilmu kecuali hanya mendapat keredaan Allah Ta'ala dan negeri akhirat. Maka orang ini termasuk di dalam golongan orang-orang yang beruntung. Golongan pertama ni golongan yang beruntung. Ada untung lah Ustaz, belajar sampai Amerika tapi duduk kat dapur. Okay? Ada seorang sahabat saya ni, kakak sahabat saya. Adik-beradik lelaki dia memang dapat belajar, adik-beradik perempuan dia habis sekolah menengah habislah. Ayah tak bagi ajar, tak bagi belajar lah. Dia tanya kenapa? Kalau kau pun kak belajar pandai-pandai, kau duduk dapur yo dia. Kan? Ya. Hari ini tuan-tuan, kebanyakan perniagaan semua boleh kata melingkup. Tapi perniagaan makanan walaupun perintah kawalan pergerakan makan tetap berjalan. Kan? Bahkan kita kan lepas ni kan dah merancang dah. Mana dia nak makan ni? Kan? Sebab apa? Sebab kita kaya. Kan kalau orang yang miskin ditanya apa kita nak makan? Tu orang miskin dia tak tahu apa benda nak makan. Orang yang kaya ya, dia akan bercakap mana tempat dia pergi makan. Sebab dia berduit. Kan? Tapi ada satu lagi makhluk yang jahat ni, zalim ni. Kan? Kerja dia siapa orang kita nak makan. Ini usaha jahat. Ya. Belajar. Kan belajarlah apa-apa saja. Kan susah pun tuan. Kan susah pun. Tak susah. Ya. Tapi Ustaz, tua dah Ustaz. Otak ni dah madar. Macam kata madar, dia dah tepu. Dah tak boleh masuk dah. Kan? Tuan-tuan, Al-Quran itu adalah ilmu yang paling tinggi di sisi Allah Ta'ala. Sebab Nabi sebut, ya, man ta'allama al-Quran khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Okey, sebaik-baik di kalangan kamu ialah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengamalkannya. Maknanya Nabi dah iktiraf siapa belajar Al-Quran dan amalkannya itulah orang yang terbaik. Kan? Jadi ya, Al-Quran ni, wahyu Allah Ta'ala ni diturunkan kepada baginda Rasulullah SAW, umur Rasulullah 40 tahun. Umur Rasulullah 40 tahun. Orang sekeliling Rasulullah, ya, ada yang muda, ada yang tua. Kalau Sayyidina Ali, umurnya muda. Zaid bin Sabit, umurnya muda. Tapi Sayyidina Umar, atas lagi. Sayyidina Abu Bakar, atas lagi pada umur baginda Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar, bapa mertua baginda Rasulullah. Bapa mertua dia.
tapi menghafal Al-Quran. Kan kita payah kan, solat sejadah pun kalau hari Jumaat pun bertolak-tolak orang tu suruh jadi imam. Yang declare dan hafal solat sejadah, declare siap kau hari Jumaat kau kena tolak jadi imam. Kan mujur masjid ni ada ompek orang imam, ompek kan imam kan. Itu pun kadang-kadang pun tak cukup. So ada juga imam-imam dia panggil imam interim. Kan senang kau jadi imam kan. Sebab tu masa PKP tu macam gaya orang baca khutbah. Ada yang pegang kayu golf, ada yang pegang kayu penyapu. Kan ada yang pegang penyodok sawang. Sebab apa? Sebab tak ada ilmu. Sebab tak ada ilmu. Kan belajar pun tak habis. Yang dinamakan tongkat macam mana? Kan dia tongkat batang kayu penyangkul bawa abang. Ya Allah. Lepas tu berbangga masuk dalam TikTok. Imam interim dia kata. Hari raya. Ya. Nanti kau okey lagi. Kan? Tuan-tuan kalau baca khutbah imam khatib bawa machine gun boleh tuan-tuan? Bawa machine gun. Baca khutbah. Boleh tak? Boleh. Rasulullah pegang tongkat. Sayyidina Umar baca khutbah pegang pedang. Kan? Sebab tu tapi kalau buat tuan-tuan, kita tahulah kalau masjid ni kena terima lah. Kalau saya dulu masa saya tugas masjid di wilayah tu, kalau bersempena dengan hari pahlawan ke, hari polis ke, hari JPJ ke, hari kedoktoran ke, saya akan panggil orang-orang ni turun. Kalau polis, panggil ketua polis daerah untuk baca. Kan? Kadang-kadang ketua polis kata saya tak dapat tuan, tak apa. Cari pegawai yang paling kanan. Kalau yang ada tongkat tu lagi saya nak, dia kata. Yang ada tongkat, kalau polis SI. Kan? Jadi saya nak bila baca khutbah pakai baju polis. Bila baca khutbah pakai baju askar. Bila baca khutbah pakai baju bomba, hari bomba sedunia, pakai baju bomba. Kan? Kalau buat kat sini agak-agak macam mana? Ui gila imam sini. Gila pun takbir sini. Aduh, pula khutbah pakai baju bomba. Kan? Baju bukan syarat, bukan rukun. Kan? Tuan-tuan tengok kat sini, imam kat sini kalau baca khutbah pakai jubah. Biasa. Kan? Pernah pergi ibu-ibu pernah pergi Vietnam. Kan zaman dulu kan orang suka pergi Vietnam, pergi beli belah apa? Kain murah sana kan. Vietnam. Kan? Vietnam tu dia pakai baju jubah atau jubah tapi jubah. Tuan-tuan pernah tengok tak jubah cerita Cina hantu tu? Tu jubah. Kan kopiah ada tunggu tinggi ada tu. Semacam saya pun tengok saya tak putih kan. Kan sebab saya dulu ada referee tu dia jadi referee dekat Piala Asia ketika itu buat di Vietnam. Vietnam ni dia ada dua, dia ada Ho Chi Minh, satu lagi apa Vietnam. Dia yang ramai orang Islam Ho Chi Minh ni yang dekat ke negeri China. Yang dekat bawah ni dia tak ramai. Dia ada Hanoi Hanoi dengan Ho Chi Minh. Ho Chi Minh ni okey. Dia Hanoi ni kat bawah ni yang teruk sikit sebab tak ramai orang Islam. Kan? Jadi dia tengok yang baca khutbah tu pakai baju tu, dia beli tuan-tuan. Dia beli baju tu. Balik dia hadiah kat saya. Dia kata nak buat apa? Bacalah khutbah. Nampak macam baju hitam jubah imam pakai biasa tuan-tuan, tapi kat belakang tu kalau yang kalau kata yang apa tu dia pakai gambar naga kan belakang. Tapi dia bukan gambar naga, dia gambar bunga belakang. Besar kat belakang gambar bunga. Ada lagi. Baru ni saya pergi masjid tempat saya tu, sebab saya tinggalkan baju tu. Saya tak bawa. Saya tinggalkan. Kan? Jadi saya tanya siapa pernah pakai? Tak pernah pakai. Saya pun tak pernah pakai tuan. Sebab tak tahu bila masa nak pakai. Sebab kalau pakai kan memang orang kata macam sidar Cina. Okey, Allahu'alam. Tapi kita ni kata Imam Ghazali,
Golongan pertama, dia menuntut ilmu memang niat dia semata-mata kerana Allah Ta'ala, maka inilah yang yang terbaik. Contoh kita belajar mengaji. Ini nak bulan puasa. Road tu Ramadan. Ini dah dua Syaban. Kan? Rasa hampir sangat dah nak Ramadan. Ni bulan pecutan ni. Kita nak standby persediaan kita ke bulan Ramadan. Kan? Kalau para sahabat dulu bila datang bulan Ramadan, dia syukur. Syukur. Kan? Tapi orang kita kan ada datang Ramadan dia risau. Payahlah ni nak makan ni. Mana pot kita nak makan ni. Dia fikir makan. Kan? Orang Malaysia ni banyak mati kerana makanan. Kalau berbanding orang Somalia, dia banyak mati kerana tak makan. Jadi kita pun standby nak pergi ke bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ni paling selalunya lepas sembahyang tarawih ada tadarus Al-Quran. Biasanya kebanyakannya, ataupun kebanyakannya ada yang buat juga lepas maghrib, tapi jarang buat lepas maghrib. Sebab maghrib ni dah makan terlampau banyak, dia bontuih perut. Napeh hongap pendek. Kan? Maka kita belajarlah mengaji. Dalam sebulan kita belajar mengaji, cari guru, belajar untuk memperbaiki bacaan Quran. Bagus tak ni? Bagus. Tapi kenapa niatnya? Niatnya besok bila bulan Ramadan, aku ni bila baca orang tengok, wah hebat. Walaupun aku ni bukan dalam jurusan agama, tapi baca Quran macam ni. Itu yang kita nak. Habis tuan-tuan. Habis. Niat dah tak betul. Kan? Lepas tu dia kata, kalaulah orang tahu dia boleh baca Quran, mesti ada orang yang akan hantar anak dia belajar baca Quran dengan dia. Kan? Kalau ustaz-ustaz, dia kena bayar 10-20 ringgit sebab dia ngaji tak tinggi. Tapi dia ni engineer yang boleh baca Quran, doktor yang boleh baca Quran dengan baik. So kalau nak belajar Quran dengan dia, kena bayar dengan kadar doktor, kena bayar dengan kadar engineer. Kan? Tak ada tuan-tuan, orang tengah ngaji ni kalau RM15 lah imam tu minta, itu pun berbunyi. Apalah imam belajar Quran pun RM15 ambil Dia siap kira lah tu. Kira imam punya anak murid. Ada 10 orang. Kalau 10 orang, seorang bayar RM15, dah RM150. Itu satu kelas. Imam tengok kan, hari Sabtu kelas orang lain, hari Ahad kelas orang lain, hari lain-lain. Sabtu kelas-kelas orang veteran, Ahad kelas-kelas anak. Senayan pula orang perempuan dia tak mau campur dengan orang lelaki, dia nak pula kelas orang perempuan. Dia kira-kira dokek 1000 juga imam ni dapat ngajar ngaji. Kan? Itu kalau yang hantar anak-anak, tak apalah mam, saya bagi RM15, tapi ngaji hari-hari hari-hari ngaji RM15. Kan? Pergi klinik pun belum tentu dapat ubat RM15. Itu tak hari-hari pergi tu. Kan? Tapi bab agama ni, alah Quran fisabilillah. Kan? Jadi jangan kita jadikan kita nak belajar mengaji tadi sebab apa? Sebab nakkan kemegahan, nakkan orang ramai manusia ni pandang mulia pada diri kita. Jangan. Kalau tidak, kita tak dapat dalam masuk yang golongan yang pertama ni, iaitu yang mencari ilmu sebagai bekalan untuk ke hari akhirat. Ada golongan yang kedua, yakni orang yang mencari ilmu untuk mendapatkan keuntungan yang segera, yakni dunia, dan mendapatkan kemuliaan. Ini yang saya sebutkan tadi. Pangkat, mendapatkan kemuliaan, pangkat dan harta benda. Sedangkan dia sendiri menyedari hal ini dan merasakan di dalam hatinya akan kejahatan keadaan yang sedang dialaminya dan kehinaan maksudnya tersebut. Okay, dia risau juga. Dia belajar, tapi dia terfana dengan keadaan dunia. Terfana dia.
Kan? Ya, jadi ya, menjadikan dia belajar ilmu tadi nakkan habuan dunia. Kalau ceramah ni tuan-tuan, kalau ceramah saya kalau 1,000 setengah tak ada, jangan panggil lu. Kan? Ya, dia pula menetapkan. Kan, kalau standard saya ni, kalau setakat datang 5 orang, 10 orang untuk belajar, tak payah. Kan? Dia nak mulia, dia nak anak murid dia ramai. Kan? Sebab apa? Sebab dia nakkan keuntungan yang segera. Maka orang ini adalah orang yang berada dalam golongan yang berbahaya. Bahaya kalau belajar ilmu nakkan habuan dunia. Maka orang ini, jikalau dia mati sebelum sempat bertaubat, maka dibimbangi ia akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ini doa kita ni. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah Tuhan kami, matikan kami dengan sebaik-baik kematian, jangan kau matikan kami dalam seburuk-buruk kematian. So, kalaulah dia lagi belajar ilmu tadi, kemudian nakkan habuan dunia, okey, tak sampai bertaubat. Dia tahu tindakan itu salah, tak sampai dia bertaubat. Ya, maka dikhawatiri dia akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kemudian urusannya terserahlah kepada kehendak Allah. Kata Imam Ghazali, terserahlah kehendak Allah, sama ada hendak diampunkan kalau mahu dimaafkan ataupun diseksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi dia ada sedikit kebaikan yang tadi dapat menghindarkan segala-gala kejahatan dia. Boleh jadi dia buat sikit je kejahatan, banyak kebaikan. Boleh jadi kejahatan yang sedikit itu menghapuskan segala-gala kebaikan yang dia buat. Okey. Tetapi kalau dia mendapat taufik sebelum matinya, lalu dia bertaubat dan sempat mengamalkan ilmu yang telah dituntutnya, dan sempat pula membuat pembetulan terhadap apa yang tercedera dan tercuai, maka bolehlah dia dikumpulkan bersama golongan yang beruntung, iaitu golongan yang pertama tadi. Ya, maknanya kalaulah dia sempat untuk bertaubat, bukan sekadar taubat, tapi mengamalkan segala ilmunya, ya, maka kata Imam Ghazali, ya, bolehlah dikumpulkan bersama golongan yang beruntung, kerana orang yang bertaubat daripada dosanya sama seperti orang yang tidak berdosa. Kan? Sebab tu kita kena sekurang-kurangnya seumur hidup kita sekali solat taubat. Sekurang-kurangnya seumur hidup sekali. Paling baik adalah setiap hari. Itu terbaik. Payahlah Ustaz setiap hari, tak ada takkan nak solat taubat hari-hari. Saya bukan buat dosa hari-hari. Kalau tak dapat setahun sekali pun ujung. Okeylah. Bila masjid kita ni buat qiyamul lail, datanglah. Kan? Janganlah tidur dekat rumah. Tidur dekat rumah tak dapatlah solat tu. Nak buat sendiri mungkin kita tak reti kaifiatnya, maka datang masjid. Tak apa, diajarkan. Walaupun solat sunat ini tidak digalakkan untuk dibuat secara berjamaah. Solat sunat ni tuan-tuan buat sendiri. Kalau solat sunat boleh buat solat jemaah, lepas sembahyang maghrib tadi imam pun okey, siapa nak sembahyang ba'diyah maghrib, cepat beratu. Semayanglah bersama-sama dengan saya, kita semayang ba'diyah maghrib secara berjamaah. Tak ada tuan-tuan. Semayang sendiri. Ini yang sunat-sunat ni. Dan semayang yang sunat-sunat ni, perkara yang sunat-sunat ni kalau boleh disorok-disorokkan. Sorok. Kan? Sebab tu Nabi semayang subuh. Nanti dalam kitab ni akan cerita tuan-tuan. Nabi pergi semayang subuh waktu bila? Nabi kemudian waktu isyak macam mana? Kan, Nabi semayang ba'da isyak, Nabi semayang kat rumah. Nabi tak semayang kat masjid.
Sebab tu para sahabat tak tahu apa yang Nabi buat selepas tu. Sebab Nabi balik ke rumah. Kan? Tapi kita kan tak salah tuan. Kalau saya pun saya suka sembahyang kat masjid sebab tahu balik rumah kan tak tentu lagi sembahyang. Belum tentu lagi. Kan? Kata kita nak buat kat masjid, tapi afdalnya buat di rumah. Kan? Sembahyang sunat ni kalau boleh suruh orang tak tahu. Kan? Ini boleh tahu tuan, mata kau merah lah malam tadi. Sembahyang taubat, sembahyang hajat, sembahyang tahajud. Habis dia cerita kat kawan. Kan? Padahal tak perlu cerita pun. Kan boleh cakap lah pasal mata kau merah malam tadi overtime. Cukup dah. Kan? Ya. Dan ni kalau tak bangun malam, tak sembahyang, tak sah tu yang mengantuk pagi tu. Habis kan. Jangan buat. Dan kerana orang bertaubat tadi, dosanya sama seperti orang yang tidak berdosa, kata Imam Ghazali. Yang bertaubat ni dosanya dah tak ada, suci macam bayi. Nak tak kita macam ni? Nak. Kalau saya nak. Biarlah tak banyak pahala, tapi jangan banyak dosa. Kan? Pahala ojolah sikit. Kan? Ojolah sikit mengajar ilmu tuan-tuan, dapatlah sikit hari ni. Kan? Itulah pahala saya. Tak apa. Tapi janganlah saya ada dosa. Ada dosa ni risau tuan. Cukup merisau kan. Ini golongan yang kedua. Golongan pertama tadi, dia tahu, dia dia belajar ilmu kerana mengejar keuntungan hari akhirat. Golongan yang kedua, dia ada sifat nak mengejar keuntungan dunia, tapi dia tahu sifat dia mengejar keuntungan dunia ini menyebabkan balasan yang buruk. Dia tahu, dia khawatir, dan dia berharap dia boleh sempat bertaubat sebelum pengakhiran umurnya. Tapi kata Imam Ghazali, kalau kata dia mati sebelum sempat bertaubat, maka dia akan mati dalam su'ul khatimah. Dan orang yang ketiga, iaitu yang telah dikuasai oleh syaitan. Ini yang telah dikuasai betul oleh syaitan. Maka ia menjadikan ilmu yang dituntutnya itu sebagai alat untuk menghimpunkan harta benda dan bermegah-megah dengan kedudukan dan merasa bangga dengan ramai pengikutnya. Dia belajar tadi sebab apa? Sebab dia nakkan harta habuan dunia. Dia nakkan pujian orang ramai. Dia nakkan pangkat yang ada kat dunia. Dia nakkan kemuliaan yang diberikan oleh orang ramai, oleh manusia. Maka ini sebenarnya mereka ini yang ada perangai seperti ini telah terpedaya dengan tipu daya syaitan. Kan, sebab apa kau nak jadi doktor ni? Supaya besok doktor gaji mahal. Gaji mahal. Kan? Doktor ni paling sengkek-sengkek pun mahal gaji ni. Kan, ni bukan doktor bawah jambatan tuan-tuan, ni doktor betul doktor. Kan? Sebab apa kau nak jadi peguam? Sebab peguam ni hebat di mata manusia. Salah ke jadi doktor Ustaz? Salah ke jadi peguam? Salah ke jadi accountant? Salah ke jadi hakim? Takkan semua orang nak jadi ustaz je? Ada orang tanya macam tu kan? Ada orang tanya macam tu kan? Tak salah. Tak salah. Asalkan apa yang kita belajar tadi, fair dia, asalkan apa yang kita belajar tadi dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Buatlah apa saja. Jadi doktor boleh. Datang kan, makcik, makcik kawal sikit makan makcik. Makcik ni tak boleh. Makcik ni kalau jumpa gulai ni, kan sehari tak makan, tak boleh makcik. Makciknya kolesterol tinggi sangat ni. Kan bahaya ni makcik, sakit. Sakit ni Allah Ta'ala nak bagi, bukan doktor yang nak bagi. Dia ulang lah gitu kan. Makcik ni pergi haji 4 kali. Kan, makcik ni 4 kali haji dah. Jangan banyak cakap doktor. Kita sebagai doktor, makcik, memang tugas
Hidup dan mati kita ni memang Allah Ta'ala punya kerja. Tapi kita tak boleh jadi golongan Qadariyah. Kita tak boleh jadi golongan Jabariyah. Kan? Golongan Jabariyah, dia semua serah pada Allah Ta'ala. Ini Jabariyah. Dia serah semua Allah Ta'ala. Baik ke buruk ke, itu memang Allah Ta'ala bekerja. Golongan Qadariyah pula, dia kata segala benda baik dan buruk tu memang manusia punya perkara. Sedangkan kita ahli sunnah, kita tak macam tu. Kita percaya pada qada dan qadar. Tapi bukan semua qada dan qadar itu yang tak boleh diubah. Ketentuan nak buat macam mana, makcik ni nak sakit kencing manis nak buat macam mana, dah ditentukan Allah Ta'ala. Doktor lah cakap tu. So kita sebagai seorang doktor, kita kata bukan macam tu pakcik. Ubat ni bukan penyihat ni ialah Allah Ta'ala. Tapi ubat ni sebagai satu alat. Satu alat untuk kita sihat. Kan? Tu nampak? Kan? Jadi mekanik. Kan? Tak boleh jadi mekanik ke? Okey. Kita beri dahuluan azan dahulu, kemudian kita sambung sikit lagi. Kemudian. Boleh Imam Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la والصلاة القائمة تسنى آت سينا والشرف وابع المقام عمر. Tuan-tuan dan puan-puan, ayahanda dan ibunda yang saya kasih sekalian, orang yang telah dikuasai syaitan dalam menuntut ilmu ini ialah, maka ia menjadikan ilmu yang dituntutnya itu sebagai alat untuk menghimpunkan harta benda dan bermegah-megah dengan kedudukan dan merasa bangga akan ramainya pengikutnya.
Ini pun tiga perkara. Pertama, nak himpunkan harta benda. Kedua, nak bermegah-megah dengan kedudukan. Ketiga, ramai pengikut. Dan dia menggunakan ilmu yang dituntut ini untuk mencapai segala hajatnya dan untuk mengaut segala keuntungan dunia. Belajar tadi tidak lain tidak bukan supaya apa sahaja kelebihan di dunia ni dia dapat. Kan? Maka walaupun demikian dia masih lagi terpedaya dengan sangkaannya bahawa dia mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah kerana dia masih lagi pada zahirnya menyerupai para ulama. Ini dalam belajar agama. Dia belajar agama sebab apa? Sebab nak jadi imam. Tapi jadi imam, tapi pula jadi junikah. Tapi pula jadi junikah, tapi pula mengajar dekat masjid-masjid. Kan? Tapi pula mengajar ke masjid-masjid, kalau pergi kenduri dia orang akan dimuliakan. Maka marah imam sini tak, imam sini baik. Ini ada juga setengah orang yang dia berebut nak jadi imam ni bukan sebab apa? Sebab tentulah habuan dunia tadi. Kan? Saya dulu imam Masjid Jami' Radin Kuala Pilah, Masjid Pekan Kuala Pilah. 3 tahun 4 tahun juga lah. Ya, orang ni 9 ni dia biasa makan kepala kambing. Kalau buat akikah tu kepala kambing ni untuk imam ataupun ketua adat. Kan dia balut, tapi saya tak pandai makan walaupun saya asal Negeri Sembilan. Arwah ayah saya dulu jadi imam pun itulah ni makan. Saya tak pandai nak makan kepala kambing. Bukan tak makan, tak pandai. Kalau ada tu makanlah sikit-sikit, tak ada lah ni. Ada orang tu sampai lidah-lidah ada, mata-mata dia cungkil lah kan. Ya. Jadi ada banyakkan kenduri kat Kuala Pilah. Nikah ni nikah kat rumah. Jadi dia orang akan sembahkan kambing apa semua untuk imam. Dan ada satu tempat tu saya makan. Saya memang tak makan lah. Kambing ni ada waktu-waktu je saya makan. Saya tak makan. Saya tengok kepala kambing ni tak ada orang nak ambil. Saya tanya jemaah saya, kenapa tak makan kambing ni? Ustaz, selagi ustaz tak makan, selagi itulah kami tak makan. Rupanya lepas saya bangun bongkar tu, ramai macam semut nak makan kepala kambing tu. Kan? Dia mikir tu dia nak dapat makan kepala kambing. Kalau pergi masjid datang lambik pun no hal. Ada parking untuk imam confirm ada tuan. Parking imam ni jarang orang petikai. Orang petikai parking pengurusi. Parking imam jarang orang petikai. Kan? Parking ada, datang lambik pun tak apa. Saya dulu masa kadang-kadang 2 serban pergi Pilah dekat orang nak azan. Ya, parking saya tu tak ada halnya. Cuba kalau tak ada tuan. Berjalan daripada pasar tani ke bawah tu naik ke atas nak semayang. Kan sebab apa? Sebab kita merasakan hebat. Kan merasakan hebat. Macam mana para ulama bercakap seperti percakapan ulama dan berpakaian seperti pakaian ulama. Nampak tuan? Padahal zahir dan batinnya penuh dengan tamak dan halaba dalam menghimpunkan harta dunia. Maka orang seperti ini termasuklah dalam golongan orang yang binasa, jahil dan tertipu dengan tipu helah syaitan. Dan kata Imam Al-Ghazali, dan orang ini sangat tipis harapannya untuk ia bertaubat kerana dia telah menyangka bahawa dirinya termasuk di dalam golongan orang-orang yang baik, padahal dia telah terlupa dengan firman Allah Ta'ala dalam surah As-Saff ayat yang kedua, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu perkatakan sesuatu barang yang tidak kamu amalkan. Yang ini cukup bahaya, terutama macam saya tuan. Saya risau baca Al-Quran. Allah Ta'ala kata atamurun nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun. Kau suruh orang buat baik, kau suruh orang beramal soleh, tapi kau lupa akan diri kamu, anak pinak kamu, keluarga kamu, sedangkan engkau tahu apa balasannya nanti. Saya suruh tuan buat baik, saya belum tahu anak saya kat rumah tengah buat apa tuan-tuan. Saya suruh tuan-tuan dan ibu-ibu semayang kat rumah, saya belum tahu apa anak dan isteri saya kat rumah dah semayang ke belum.
cukup merisaukan saya. Sebab tu tuan-tuan, ada waktu malam-malam yang memang saya tak mengajar. Memang saya khaskan untuk untuk anak saya, untuk isteri saya, ajak sembahyang, ceramah macam ni tuan. Kaki ceramah, kat rumah pun ceramah kat tuan-tuan. Rumah saya sampai cakap dengan anak ni, abah kau nak ceramah lah tu. Tak apa, peduli lah. Selagi saya boleh bercakap, saya boleh menegur, saya akan tegur. Kan? Biarlah nak cakap apa pun. Sebab apa? Sebab apa yang kita kejar ialah kejayaan di sana, bukan kejayaan yang di sini. Mudah-mudahan kita mendapat sedikit manfaat pada pertemuan kita pada malam ini. Yang baik itu tanya pada Allah Ta'ala, yang kurangnya itu tentang kelemahan diri saya sendiri. Sekali lagi ampun maaf, saya pohonkan andainya ada salah bicara dan tersilap tutur kata dalam pertemuan kita pada malam ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima jahilna. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.